Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat saya minta saya bercakap tentang Melayu. Katanya di internet sekarang ni, di YouTube, di dalam blog, segala-galanya ramai yang bercakap tentang Islam, tapi yang bercakap tentang Melayu ni macam dah tak ada. Seolah-olah orang dah tak berani cakap tentang Melayu. Ini satu keadaan yang saya sangat sedih sebenarnya, kerana seolah-olah Melayu itu mau diasingkan daripada Islam. Sebenarnya apa itu Melayu? Kalau di sini, Melayu itu pertama agamanya Islam. Kalau bukan Islam, bukan Melayu. Melayu itu juga tahu berbahasa Melayu, yang hidupnya, adat dan adabnya mengikut cara Melayu. Semua ni apa? Melayu itu fitrah kita, dan Islam itu adalah hidayah kita. Kenapa kita nak asingkan semua ni? Kalau fitrah itu kita keluarkan dari hidayah, tak ada apa yang tinggal. Dan hidayah itu mau ditarik keluar daripada fitrah. Seolah-olah sekarang ni ramai yang bercakap, oh, saya orang Islam, saya bukan orang Melayu. Di radio baru-baru ni saya dengar iklan yang kata, kita ni dah berpuluh tahun merdeka, kenapa mesti bercakap tentang bangsa lagi, tentang Melayu lagi? Kita ni anak Malaysia, yang bercakap ni orang Melayu. Adakah mereka sedar apa yang mereka cakap? Dalam perkataan Malaysia tu, nama negara kita, Malay tu maksudnya Melayu. Tidakkah mereka ni sedar bahawa mengeluarkan Malay daripada Malaysia itu adalah satu pekerjaan yang sia-sia? Saya akan kupas kalau boleh sedikit demi sedikit dalam siri video yang akan datang, kalau ada rezeki, insya-Allah, apa yang saya faham dan apa yang saya tahu tentang Melayu. Kerana pada saya ini satu jihad. Biarlah orang lain nak kata apa pun, pada saya ini jihad. Kerana kalau tak ada orang Melayu, Islam di Malaysia ni takkan ke mana. Mereka-mereka yang mengaku memperjuangkan Islam tapi nak menghancurkan Melayu, sebenarnya mereka juga menghancurkan Islam. Ini semua muslihat daripada apa yang kita panggil kaum orientalis. Sebenarnya ini satu perkataan yang lembut. Pada saya senang. Orientalis ini adalah Yahudi dan Nasrani yang selalu disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai dua kumpulan manusia yang sangat berbahaya, yang kerja ni tak ada lain selain daripada nak menghancurkan umat Islam. Ini kerja mereka. Dan malang sekali bila manusia ni terlalu dikuasai nafsu untuk berkuasa hingga sanggup buat apa saja, hingga mereka lupa sebenarnya tujuan manusia, tujuan kita orang Islam hidup di dunia ini tak lain, kita nak menuju ke akhirat. Itu bukan tujuan kita nak jadi wakil rakyat, nak berkuasa, bukan nak jadi Perdana Menteri, bukan. Semua itu bukan. Yang lebih saya takut bila ada hadis yang sahih yang mengatakan bahawa mereka-mereka yang terlalu hendakkan jawatan, hendakkan berkuasa ini, akhirnya tidak akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akan jadi pada negara kita ni bila dikepalai, diketuai oleh mereka-mereka yang tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita harus fikir semua ni. Saya bukanlah pakar. Saya tak pernah mengaku saya ni pakar. Saya bagi tahu pada kalam tunjuk, saya bagi tahu pada sahabat-sahabat lain. Kalau saya nak bercakap ni, apa yang boleh saya lakukan adalah berkongsi pandangan, berkongsi pemikiran saya. Dah hampir 50 tahun ni saya berjalan, berjumpa orang, membaca, berbincang, dan saya membentuk pemikiran saya sendiri daripada apa yang saya lalui. Dan inilah pandangan peribadi saya. Kalau setuju, setujulah. Kalau tak setuju, tak setujulah. Saya bukan seorang yang suka berdebat-debat. Saya tak suka. Kerana debat-debat ni pada saya bukan mencari kebenaran. Sekarang ni ramai orang suka sikit-sikit ajak debat terbuka, sikit-sikit nak berdebat sana sini. Konon-kononnya nak mencari kebenaran, tapi bohong. Debat yang ada sekarang ni tujuannya mencari keburukan, sebab nak menang. Perdebatan dalam Islam bukan untuk menang, mencari kebenaran. Seelok-eloknya biarlah perdebatan itu, perbincangan itu di kalangan mereka yang berilmu, dalam keadaan yang tertutup.
perdebatan itu mencari kebenaran. Dan setelah mencapai kebenaran itu, setelah dapat kebenaran itu secara musyawarah, dan ilmu ini, kebenaran ini dikongsi dengan orang lain. Itu sebenarnya tujuan perdebatan. Ini kadang-kadang mereka-mereka ni bercakap tentang Islam tapi mengikut cara orang putih, mengikut cara Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Pemikiran kita sebenarnya sudah terpengaruh dengan nilai-nilai Yahudi dan Nasrani, dan kita anggap ini pemikiran cara-cara Islam. Sebenarnya salah. Sebenarnya ini adalah taktik, adalah cara orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk merosakkan umat Islam. Satu lagi cara yang mereka lakukan ialah untuk memisahkan antara fitrah dan hidayah kita. Fitrah itu Melayunya kita, hidayah itu adalah Islamnya kita. Ramai pula yang bercakap Islam itu lebih penting, Melayu tak penting, bangsa ni tak penting. Yang penting iman takwa. Betul lah, yang penting iman dan takwa. Tapi Al-Quran juga, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, manusia ni dijadikan berjenis-jenis, laki-laki dan perempuan, bersuku bangsa, bersuku puak, supaya kita saling mengenal. Kalau bangsa ini tak penting, tak perlulah Allah jadikan kita ni bersuku puak, berbangsa-bangsa. Tentu ada hikmahnya. Kenapa Allah tak jadikan kita semua Islam? Senang. Itu baru kata tak penting bangsa. Tapi kita dijadikan bersuku puak, berbangsa, dan kita dilahirkan sebagai bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu beragama Islam. Bangsa Melayu itu hidupnya cara Islam. Cara Melayu beradab itu adalah akhlak yang dalam Islam yang kita ikut. Banyakkan cara kita adalah ikut sunnah. Cara kita makan, cara kita bercakap, kita menghormati orang tua, semua ini adalah cara orang Melayu. Kita kata cara orang Melayu, sebenarnya bila sebut Melayu tu kita sebut Islam. Zaman dulu pun bila orang masuk Islam, dikatakan masuk Melayu. Bila berkhatan dia masuk Jawi. Itu dulu. Tapi semenjak akhir-akhir ini ada usaha untuk memisahkan, untuk mengasingkan. Tujuannya sangat buruk. Tujuannya sebenarnya untuk melemahkan orang Melayu. Bila orang Melayu lemah, Islam juga akan lemah. Saudara-saudari sekalian, InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan kupas sedikit pemikiran saya. Saya kongsikan pemikiran saya tentang beberapa perkara berkaitan dengan bangsa Melayu, tentang adat-adab, tentang pakaian, tentang keris, tentang bahasa dan sebagainya, setakat mana yang saya tahu, untuk kita kongsi bersama. Apa yang saya harapkan sekadar tuan-tuan dan puan dapat berfikir, itu saja. Saya tidak minta tuan-tuan bersetuju dengan saya, tidak. Saya tidak minta tuan-tuan mengikut saya, tidak. Saya tidak berkehendakkan apa-apa jawatan, apa-apa nak jadi ketua, apa-apa tak ada. Pilihan raya pun dah habis. Saya bukan nak bertanding dalam pilihan raya, tak ada. Saya buat ini fisabilillah, supaya kita bersatu, supaya kita mendapat kekuatan. Islam dah berpecah-pecah di serata dunia. Nampaknya kaum Yahudi dan Nasrani dah dapat formulanya untuk memecah belahkan dan melemahkan umat Islam. Dan sekarang ni mereka berusaha lagi untuk memecah belahkan orang Melayu. Dan malang sekali bila orang Melayu juga terikut-ikut dengan muslihat orang musuh-musuh Islam ini. Jangan kita asingkan Islam dari Melayu, dan jangan kita keluarkan Melayu daripada Islam. Di situ kekuatan kita, adik-adik, abang-abang semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Pada adik-adik di luar sana, pergi ke pasar beli halia digigit, pedas di lidah. Usia muda janganlah disia, nanti tua sesal tak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.